Dan kita biasa ada soal jawab yang bagi Ustaz. Kemudian di samping itu ada sedikit untuk umumkan dermalah untuk urusan surau ini, insyaAllah. Kemudian kita solat buka dengan kurma dan air, terusnya kita solat berjemaah, dan seterusnya kita terus kepada majlis iftar. Jadi saya dengan tidak mengingatkan masa, silakan yang bagi Ustaz untuk terus kepada mungkin kepada segala agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan pengurusi majlis kita pada petang ini, khususnya seluruh sah kepimpinan jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah sekalian. Sekali lagi kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah dengan izin dan limpah dan kurnianya kita berada dalam majlis ilmu pada petang ini, iaitu ceramah iftar atau tazkirah sempena berbuka puasa yang slotnya berupa soal jawab agama. Soalan yang ada di depan saya dia lebih kurang 80 atau 90 soalan. Jadi kita jawab reka-reka insya-Allah. Soalan yang pertama, beras pidyah kita makan beras siang. Apa tak kita beri beras siang kepada orang miskin? Baik. Dia kata dia makan beras siang. Dan dia boleh tak dibayar zakat fitrah itu dengan beras siang? Jawabnya boleh lah. Kalau mau makan beras malang, beri beras malang. Dia makan beras siang. Beras siang dengan beras Terengganu ni mana mahal? Siang. Jadi dia makan beras yang grade mahal. Kemudian diberi yang mahal itu sebagai fitrah. Betul lah tu. Yang tak bolehnya kita makan beras mahal. Bayar zakat fitrah beras murah. Dia panggil sialak. Itu tak sah. Ataupun haram. Pada yang kata sah juga haram perbuatan. Makan macam kita lah. Kita beri ke orang miskin dalam bab zakat wajib sama macam kita. Dalam bab sedekah sunat sama macam kita. Kita orang kaya, kita pakai baju 300 lah. Sunat kita sedekah ke orang miskin, hak 300 juga. Tapi tidak wajib. Adapun dalam bab zakat, kalau kita makan beras hak RM20 sekilo, bukan makan sekali, makan semua lah. Maka menjadi zakatnya hak RM20 sekilo. Breng tak ada masalah. Breng cak dacing, cak mutang tak ada masalah. Jenis makanan itu. Dah gua ni hak lepas-lepas saya makan hak 20 riyal sekilo, saya beri hak 7 riyal sekilo. Wajib kena ganti balik. Tidak sah. Faham tak ni? Pada bulan Ramadan dia jimat pada malam Lailatul Qadar. Adakah dapat pahala ganda 1000 bulan juga? Tak ada arah. Khairu min alfi syahrin, maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang lebih baik? Iaitu amalan kita. Apa yang amalan kita? Fardu dan sunat. Nampak lagi? Maksudnya amalan-amalan yang khusus. Seperti semayang fardu kita. Kita semayang zuhur, kita semayang Isya pada malam Lailatul Qadar. Maka lebih baik daripada semayang Isya 1000 bulan. Atau amalan sunat, kita malam tu kita baca Quran 100 ayat. Lebih baik daripada kita baca 100 ayat pada malam yang lain 1000 bulan. Itu maksudnya. Tapi dia nak masukkan dengan jimok. Tak ada arah dah. Jadi dia tidak masuk amalan. Jadi kalau masuk amalan berat. Hendaklah kamu perbanyakkan amalan di bulan-bulan Ramadan, dibanyakkan jimok. Quran tak baca, mayang tak. Itu bukan amalan. Itu perkara yang harus. Soalan seterusnya, hukum niat solat tanpa fardu, sah ke solat, Ustaz? Baik. Dia kata kita niat solat tapi tak niat fardu. Baik. Asal makna niat ini qasdu syai'. Kita bertujuan sengaja ada kesengajaan dalam hati kita
untuk melakukan sesuatu. Kalau sesuatu itu semayang, sengaja nak semayang, ada dalam hati. Kemudian disyaratkan dalam pendapat yang muktamad, qasad dan ta'arud, iaitu sebutkan fardu. Dan ta'ayyun, iaitu kita tentukan semayang itu zuhur ke asar atau subuh. Bagi solat fardu. Adapun bagi solat sunat, ta'ayyun itu jenis semayang, duha ke, witir ke, solat hajat ke. Jadi mesti aku semayang sekurang-kurang, aku solat fardu maghrib. Aku solat itu qasad. Fardu itu ta'arudnya. Maka ta'ayyun atau ta'yinun ialah maghrib itu. Kalau aku solat maghrib. Jadi maghrib itu ada dua. Ada solat yang rawatib maghrib, sunat maghrib. Ada yang fardu maghrib, yang mana? Itu masalah. Kebanyakan fuqaha mengatakan tidak sah. Jadi kalau aku solat fardu maghrib, maka tidak kena pada solat yang lain. Begitu sebab tu dalam solat sunat subuh tidak wajib kata qabliyah. Kerana subuh tidak ada ba'diyah. Tapi kalau semayang yang ada qabliyah dan ba'diyah, seperti zuhur, aku semayang sunat zuhur, qabliyah atau ba'diyah? Itu masalah. Soalan seterusnya, apakah hukum berbuka puasa dengan 90 jenis kuih? Ni jing puasa ni. Dia buka makan 90 jenis juadah. Dia begini. Yang pertama, apa hukum berbuka puasa? Buka puasa itu wajib. Apa hukum berbuka segera? Berbuka segera itu sunat. Kena faham dulu. Sebab tu dilarang tidak berbuka. Masuk waktu garik tak buka, sambung esok pula puasa. Faham tak? Wisal itu kata setengah ulama haram, kata setengah ulama makruh. Bersambung-sambung tidak berbuka. Jadi kita ikut sunnah Nabi SAW, puasa kita berbuka dengan iftar. Berbuka awal itu sunat. Dan berbuka dengan makanan yang datang daripada sunnah itu sunat pula. Buka awal sunat yang lain dapat satu pahala. Kemudian berbuka dengan sunnah apa? Nabi kata aftiru ala tamrin. Taklah kamu berbuka dengan buah kurma. Jadi bila hukum berbuka dengan buah kurma, dia dapat pula pahala mustaqilah dipanggil, yang asing dapat lagi kelebihan pahala. Berbuka awal dapat pahala, berbuka kurma dapat pahala pula. Kemudian kalau tak ada kurma, kata ulama fa illam tajid tamra, maka jika kamu tidak ada kurma habis, kurma buat lagi tiku, negeri tu dak jual kurma, faham? Atau tahun tu musim kurma dak menjadi, tak ada kurma, nampak? Fa'alal ma', maka dengan air, buka dengan air, faham? Kita nak buka dengan kurma tak? Depan ada ayam golek, kurma ke ayam golek? Ayam golek dulu. Sunnah buat tepi dulu. Lagi. Padahal ayam golek tak ada masalah, bukan dilarang makan tak. Ambil hak sunnah dulu. Makan dulu, kurma dulu suci. Kemudian harus tak kita makan benda yang lain? Harus. Ada kurma, ada kuih bakar. Makan kurma dulu, sunnah Nabi sunat. Tiba-tiba tinggal makan buah kuih bakar dulu, tidaklah haram. Tidak haram. Tidak makan kurma, dia makan benda lain, tidak haram. Kerana perintah wa'aftiru itu, hendaklah kamu berbuka ala tamrin, itu perintah mustahab, sunat saja. Okey? Jadi dia nak buka ni 90 jenis juadah. Lauknya 90. Kata boleh, syaratnya tidak melebihi makan itu sampai penuh perut. Maknanya 90 jenis lauk, satu lauk tu diambil besar keliking je. 90 jenis tu jadi dalam segenggam saja. Tak ada masalah. Tapi kalau kau maksudnya dengan maksud sini makan banyak, maka makruh. Makruh. Tak usah kata 90 jenis lauk, satu lauk ayam pusing saja. Kuah kicap tapi bahasa ekor ayam. Macam baywok. Bahasa ekor. Itu dilarang syarak. Kerana makan berlebih-lebihan. Berbuka, kita berbuka ikut sunnah. Sebab tu yang terbaik, yang afdal kata ulama,
kita berbuka dan semayang cepat-cepat. Iaitu makan yang ringan. Yang ringan itu tamar, kurma. Atau sedikit air. Kemudian solat maghrib. Selepas solat maghrib baru makan yang banyak. Maksud banyak dalam kitab-kitab ulama bukan banyak seekor ayam. Banyak maksudnya yang lebih daripada had kurma tadi. Makan sepinggan nasi, sepinggan mi goreng baru betul. Faham? Pemain bola dunia atau padang bola masih lagi buka puasa. Boleh buka puasa. Kenapa kita orang kampung main bola tak ramai lah dan lagi duk puasa. Nak nampak ke mana? Dia main kampung je. Tak pada puasa Pelawang. Dah apa dah puasa? Pelawang final lah. Dah kelak mana? Kelak dunia. Dah je bakal pelang lawang ke bakura. Faham lagi? Itu bukan kelak profesional. Faham? Nah, kelab profesional EPL. Nampak? English Premier League. Orang Islam masih berpuasa. Tak? Dan ada yang berbuka iftar dekat dengan perlawanan bermula. Masih lagi solat maghrib. Betul tak? Sedangkan gaji dia, saya dimaklumkan 200,000 pound sebulan. 200,000 pound ni 1.2 juta sebulan. Nah, masih puasa. Nah, kita baru pakai MyV dah usah dah. Nah, berasa hebat sangat. Bukan, dia kan letak pada permainan sebenarnya, pada hati kita. Tak kira mu pemain sokar, ahli sokar apa pun. Nah, atas hati. Apakah hukum buat hibah sedangkan dia masih hidup? Seperti yang dibuat oleh ejen hibah. Hibah ini memang dibuat masih hidup. Kalau masa mati dah orang panggil wasiat. Faham lagi? Hibah. Nampak? Hibah ni maknanya memberi. Nah, ni saya hebahkan air ni kepada awak. Nah, syaratnya saya terima. Sah. Ni tanah ni saya ayah ubikan awak lah. Dia kata ke anak dia. Masa ayah hidup ni, ayah hebah ke awak dah. Itu maksudnya. Faham? Bukan mati baru hebah. Hebah pun ni. Wasiat baru lepas mati. Kalau aku mati, tanah aku atau rumah sewa aku yang disimpan tokku itu beri kepada anak saudara aku, hak busu tu. Contoh. Maka baru sah. Maka lepas pada dia mati, dapatlah pada anak saudara dia. Kerana anak saudara dia tadi bukan waris. Adapun kalau wasiat itu kepada anak-anak tak sah. Wasiat ke bini tak sah. Pasal bini waris. Wasiat ke mak tak sah. Mak adalah waris. Nabi kata la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Faham? Jadi anak saudara bukan waris. Kawan pejabat baik sangat dengan dia atau sayang rodong dia, bukan waris. Dia wasiat pada orang tu boleh. Itu maksud wasiat selepas mati. Hebah masih hidup. Faham? Masih hidup mak hebah ni. Mak beri kemu ni, kata ni, sorak ni. Pasal mu tak ada pitih nak beli kata, mak wisa. Itu hebah. Faham? Jadi, bila mati, harta itu tidak dibahagikan lagi. Kerana sudah jadi milik orang. Faham? Bolehkah saya niat begini? Aku hadiahkan pahala sedekah aku tadi, sedekah akan datang kepada si Fulan. Nak niat sekali, niat puasa sebulan lagu mana? Baik. Dia nak sedekah, niat pahalanya daripada seseorang. Begini. Kita beri sedekah kepada orang. Tak mesti beri duit. Kita jumpa orang, kita ada kuih, kita beli, kita beri dia sekaju. Faham tak? Ambil lah kuih yang buat buka puasa. Kita nak pahala itu dapat juga kawan kita. Kawan kita mati dah baru ni, bang Covid. Contoh, faham? Nama dia mana? Zulkifli. Meninggal dunia dah, kena Covid. Contoh, faham? Maka kita kata, ya Allah, jadikan sedekah ini daripada si Fulan. Kata gitu. Faham? Boleh. Kalau kata nama kena sebut aja, kata si Fulan pula. Kata ustaz kata si Fulan. Mereka nama dalam isi dia nama Fulan. Itu tak apalah. Faham? Sebutlah Zulkifli bin Mama. Contoh, faham? Kalau ibu bapa kita tak payah sebut nama. Inilah sedekah daripada bapakku. Ini sedekah daripada ibuku. Seorang perempuan dia kata, ya Rasulullah, inna ummi qad matat. Wahai Rasulullah,
sungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Nampak? Atasaddaqtu anha, adakah harus aku bersedekah seolah-olah dia yang bersedekah? Faham? Sebab anha itu maksudnya daripada ibuku. Aku yang sedekah, ibu aku mati dah. Atasaddaqtu, adakah aku yang sedekah tapi anha daripada ibu. Faham lagi? Maksudnya seolah-olah yang sedekah itu ibu. Nabi kata na'am, boleh. Cuma Nabi tak kata hendaklah kau niat begini. Itu ulama yang beri pandangan. Okey? Jadi pandangan ulama kata gini, aku jadikan pahala sedekahku tadi daripada bagi si fulan, atau daripada sedekah itu daripada si fulan. Faham lagi? Soalan seterusnya, rebonding rambut. Ada orang khabar boleh, ada khabar tak boleh sebab ada guna obat. Tolong terangkan. Rebonding maksudnya meluruskan rambut yang khete, yang belok-belok. Faham? Yang ika-ika dia nak lurus. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Begini, yang kata boleh dan tak boleh itu memang benar. Kedua-dua itu adalah pandangan ulama. Jadi yang mengatakan ulama fuqaha yang mengatakan tidak boleh rebonding atas alasan al-mughayyirati khalqallah. Hadis mengubah ciptaan Allah. Jadi ada sandarannya. Tak boleh dia kata. Dalam kitab Tawdihul Adillah, karangan Mufti Jakarta tahun 50-an, dia dijawab bahawasanya rebonding itu atau mengkerintingkan rambut yang lurus itu adalah haram. Tapi itu fatwa dia. Faham? Tidak berlaku ijma' ulama kerana tidak ada nas yang sharih, yang jelas di dalam hadis. Faham lagi? Bila tidak ada nas yang jelas, maka tugas para ulama ijtihad. Faham lagi? Nampak? Memberi pandangan pada hukumnya. Jadi bila berijtihad, kebiasaannya keputusan hukum itu akan berbeza. Perbezaan itu yang dipanggil khilaf di sisi ulama atau mazhab. Okey? Jadi ulama fiqh yang mengatakan boleh, diharuskan, apa sandarannya? Katanya hadis yang mengubah hukum Allah itu pengubahan yang kekal. Adapun berubah yang tidak kekal diharuskan. Contoh, bini kita pakai bedok, muka bini kita hitam macam kuali. Dia bubuh bedok jadi guna. Jadi putih tau. Dia ubah tak? Ubah tak? Tapi kat hitam mula lah kalau mandi. Itu tidak kekal. Nampak? Bini kita beli gecu Pasar Malang. Faham lagi? Dia lama tak bibir birak bibir. Dah berak pun gitu jadi guna. Merah tak? Kadang tanggang mula tak? Itu kerana harus. Maka orang yang rebonding rambut, pandangan mereka ini, adakah kekal? Kekal tak? 2 bulan, khetam mula. Faham lagi? Begitu yang buat khiting. Lepas tu 2 bulan tu baik pula hak luruh pula. Faham? Jadi khilaf itu rahmat lil ummah. Perselisihan pandangan fuqaha yang muktabar itu sebenarnya memberi rahmat bagi kita orang awam. Faham lagi? Dah ya bala. Soalan seterusnya. Kata Imam Ghazali, apakah maksudnya? Untuk dapat apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Dia kata. Imam Ghazali kata kalau kamu nak apa yang kamu suka, kamu kena sabar apa yang kamu tak suka. Benci tu tak sukalah. Memanglah begitu. Fahamlah. Kita nak beli sesuatu yang mahal. Adakah kita boleh beli sekaligus tunai? Tak boleh. Faham? Kita kena simpan duit. Mana gaji kita sehari 30, kita simpan 15. Kita hanya belanjakan RM15. Kerana kita nak beli motor. Motor ni harganya RM6,000. Betul tak? Jadi gaji kita tak nak beli RM6,000 bila nak belinya. Jadi kita buat keputusan RM15 itu kita makan, RM15 lagi kita simpan. 10 hari 150. Tapi bila kita dah berjimat begitu, kita nak makan macam biasa tak boleh dah. Kita tak minum dah Nescafe tabur. Faham lagi? Banyak TO lah ni. Itu benda yang kita tak suka. Maka kiaskanlah dengan akhirat. Kalau kita nak syurga Allah, walau sejuk lagu mana pun kena bangun sembahyang subuh. Kalau kita hadap kita kena mandi. Walaupun kita tak makan daripada subuh sampai garik, tapi nak dapat keredaan Allah, syurga Allah di akhirat, maka kita berpuasa.
Sedangkan nafsu itu ingin kepada makan. Faham lagi? Jadi kita sabar, kita dapat syurga Allah. Itu maksud dia. Soalan seterusnya. Suami isteri bersetubuh pada malam tadi sampai habis subuh, tidak terkejut untuk mandi wajib. Sah tak puasa hari itu? Sah. Ingat Syah, yang jadi tidak sah puasa ialah hadas haid dan nifas. Adapun hadas janabah tidak menghalang sahnya puasa. Janabah ini keluar mani atau jima'. Faham? Termasuk hadap sah. Haid dan nifas termasuk hadap sah. Jadi hadap sah ni ada 4. Tak tolak dengan mayat lah orang mati. Yang pertama ialah keluar mani. Yang kedua jima'. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Jima' dan keluar mani ini namanya janabah. Faham? Hadas janabah. Ini tidak menghalang sahnya puasa, tetapi menghalang sahnya solat dan tawaf. Okey. Jadi dia semalam berhadap sah, sunat mandi pada malam sebelum tidur, tapi tidak wajib. Harus mandi pada esoknya. Tiba-tiba dia bangun esok, sudah habis waktu, sudah masuk waktu subuh. Hukumnya sah dan wajib mandi. Kena faham, kena mandi. Dapat wajib mandi dah sah, dak yang mandi dah. Dak yang mandi kau ni mudak semayang subuh. Mandi itu untuk mengesahkan semayang subuh, bukan nak mengesahkan puasa. 2-3 hari lepas ada budak muda mari, dia kata, "Tak, saya malang itu apa benda ni? Malang tu keluar mani, mimpi, tapi dia bangun cerah." Faham lagi? Maksudnya subuh dah lah. Pukul 6.30 ke pukul 7 ke. Jadi dia kata sah tak puasa dia? Dia kata sah. Oh, dah saya tak mandi sampai kebuk ke. Tak nak buat guana. Tu atus kita buat majlis ilmu, soal jawab agama, suruh mari. Tidak nyanyi pak mati je. Jadi bodoh begitu. Jadi dia bila dia dengar sah, faham? Jadi dia tak mandi. Kita kata apa tak mandi junub? Dia kata sebab mandi junub kena air, kena ganyah telinga. Gagi air masuk dalam telinga batal puasa. Jadi pandai dia pula. Itu skema tu belajar dengan kawan-kawan dalam Facebook. Kawan dia tak boleh mandi tu, masuk air dalam telinga batal. Rela masuk neraka. Faham? Wajib mandi. Ganyah air di telinga ini bukan wajib. Meratakan air, bukan dalam lubang telinga. Siapa yang mandi, maka sunat dia letakkan tangan ni ganyah-ganyah di cubang telinga, cuping telinga, bukan dalam lubang. Ni tepi-tepi ni saja. Sunat. Maknanya jikalau air tidak kena pada cuping-cuping telinga, melainkan dengan gonyoh, maka gonyoh itu baru menjadi wajib. Tapi kalau setakat mandi dia kena dah, sunat kita ganyah. Tapi bila kita mandi, bukan kita menebang-nebang, air masuk dalam telinga, tak batal puasa. Dia punya faham kalau kita ganyah mandi junub, air masuk dalam telinga, batal puasa, jadi tak payah semayang. Nampak? Dia dah kena semayang, dia tanya balik. Oh lah mudah semayang, angguhlah puasa pun. Oh dah tak apa. Mujur dia tanya, kalau tak tanya, tahu tak? Itu baru seorang mewakili berjuta-juta orang muda yang tak reti, tak faham. Kita nak bersin time khutbah, kita tahu bersin kita memudaratkan orang ramai. Apakah hukum kita tahan bersin? Tahanlah. Kalau mu tak boleh bangun, kalau boleh bangun, bersin luar. Dia biasa kalau dia bersin, jatuh siling. 4-5 keping terbok-terbok jatuh, jadi mudarat. Faham lagi? Dia pun tahan, tak bersin, tahan. Dan kalau mu boleh keluar, keluar. Sebab dia kata mu mudarat orang. Atau dia bersin tu kuat, rebah kotik. Faham lagi? Hating bang rebah. Kuatnya tak? Contoh. Maka kalau mu mudaratkan orang, mu kena tahan. Ataupun bersin je luar. Dia gitu. Ibu saya ingin menyerahkan semua hartanya kepada cucu beliau, iaitu anak saya. Adakah perkara tersebut dibenarkan dalam hukum? Baik. Ibu dia masih hidup, tapi nak beri semua hartanya kepada cucunya. Sedangkan dia ada anak. Dia ada waris. Hukumnya tak boleh. Walaupun di fiqh sah, perbuatan itu haram. Seorang sahabat,
Dia beri semua, nak beri semua harta kepada anaknya yang seorang. Nabi kata, anakmu berapa orang? Dia kata, ramai. Jangan buat gitu, zalim. Tak boleh. Faham? Nak beri sangat kerana kita sayang, boleh. Tapi jangan sampai menghabisi harta. Taklah kamu simpan untuk waris. Faham lagi? Untuk waris. Walaupun kita tak suka mana waris kita sayang sangat kepada orang nak beri harta, waris itu dia ada hak. Faham? Apakah maksud kata Buya Hamka? Perempuan yang ada di dalam dunia ini hanya seorang yang akan jadi teman hidup kita. Meskipun cantik, nampaknya perempuan lain itu hanya nafsu lah. Kelak bila telah di tangan, kita lupa pada kecantikannya. Dan yang nampak ialah kecantikan perempuan yang lain pula. Demikianlah sehingga tidak berhenti kita diperdayakan oleh nafsu. Apakah maksudnya? Baik. Katanya Buya Hamka, bila kita tengok seorang perempuan, kita jatuh hati, berkenan dan sebagainya, masuk meminang jadi isteri kita. Dah jadi isteri kita, kita pergi jalan, kenal pula ke orang lain pula. Bukan esok lah, masa-masa yang berlalu. Faham lagi? Kita nikah pula jadi dua. Faham lagi? Lepas tu gigi jalan, kenal pula. Memanglah begitu. Cuma atas dasar nafsu ini, dia tidak akan berhenti. Faham lagi? Bukan dilarang. Itu fitrah. Fitrah itu kita tidak bangkang, kita tidak engkar. Kerana Allah SWT sebut dalam Quran, Zuyyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Jenis manusia laki-laki itu dia ada rasa suka kepada perempuan walaupun dia sudah berkahwin. Faham lagi? Tapi nak khabar sini, Buya Hamka nak khabar, bukan nak nafikan fitrah manusia. Laki-laki suka perempuan. Faham? Tapi nak khabar sini, kalau kita duduk layang ke dia, gitulah semua-semua. Bini kita, bili dia berahim dia. Barang kemah tak? Okey, dia beli segelang. Mula-mula dia beli gelang pita. Macam orang jualnya pasal. Faham? Maknanya hebat lah. Raya tahun tu dia megang lah. Adik-beradik dia nombor 1 menang. Lawa kali. Faham lagi? Tapi tahun depan, adakah dia nak pakai tu pula? Tak. Dia nak gelang lain pula. Biskut tawa. Dan anak dia biskut tawa, 4 boseng je makan. Nak keping. Biskut tawa mak, wis 11,000 balik 2 ya. Faham lagi? Tahu tak gelang biskut tawa? Tak tahu? Kat gitu duit biskut jagung pula. Habis biskut tawa pakailah 4 bulan. Hebatlah dia, faham? Ramai kata sahur pula dah ni. Kata sahur pula. Kata sahur 18,000, 20,000 biasalah. Dia macam kata sahur kapal. Besar gini. Faham? 19,000, 22,000. Ada habis ya. Adakah salah? Tidak salah. Tapi nak khabar kehendak keinginan itu dia bila molek tu masa tu kejap. Lepas tu kat nak lain pula tu biar baru. Macam budak-budak main motosikal. Dulu orang dekat nitik Elio tengok dekat kan. Tu biar Elio. Faham? Lepas tu biar EXPI. Uduh dah orang dekat EXPI. Tu biar RZ. Faham? Barang RZ pula 8,000. Lepas tu Y suku pula. Bosco. Faham? Nampak tak? Y suku pula. Leni nak main skuter tu pula. Honda. Faham? 60,000. Betul tak? Dah habis semua. Jadi gitulah kita diperdayakan oleh nafsu. Tak apa. Kalau kita ada bekalan akhirat. Takut dia ikut ke layang ke dia semua. Dia upgrade kenderaan, dia upgrade bini, dia upgrade benda comel dalam rumah, pakaian. Tak ada bekalan akhirat. Situ yang rugi. Soalan seterusnya. Kita sedawa dan rasa makanan masa tengah hari. Batal tak puasa? Tidak batal. Dia sedawa dan keluar bau makanan. Contohnya dicicah budu. Biasa rapuan lah beri budu ni. Rapuan jangan main dia kalau bak budu. Nama Ibrahim No tu dia isap dengan straw. Faham lagi? Bodoh dia tak? Dia kenyek ladanya, curah dia perah Hasan 5. Jangan main. Panggang ikan uji rosik. Tahu tak ikan uji rosik? Kalau long, mata besar. Puak cicak. Jadi biar buat nyahu makan budu.
Nah, kayak gini tengah hari dia sedara bau budu. Tidak batal puasa. Yang batalnya mata ikan lalang tu tubik duk atas lidah mula. Dia pun telang mula, batal. Nampak? Kerana bau itu tidak jirim. Yang kata batal itu ialah aklu ainin, makan satu ain, satu benda yang boleh dicapai dengan dilihat. Mana nampak boleh dirasa. Baru batal. Seperti sebiji lada, sebiji nasi, sebiji apa lagi? Butir sawi. Nah, itu baru batal. Zakat fitrah ni kita beri kepada orang miskin, sah atau tidak? Sah lah. Sebab orang memang beri kepada orang miskin. Ya? Zakat fitrah, dia maka bila sebut zakat saja, yang layak menerimanya ada 8 asnaf. Nah, yang biasanya paling ramai fakir miskin. Jadi kalau kita beri orang miskin, sah. Fakir lebih lagi sah. Apa makna orang miskin? Orang miskin ialah orang yang satu keluarga itu perlukan satu jumlah untuk kehidupannya dalam sebulan, tetapi dia tak dapat jumlah yang dia nak tu. Contoh, kalau satu keluarga laki bini, 2 orang anak, 4 beranak lah, dia perlukan 1,000 sebulan untuk makan minum saja. Bukan joli, hak makan minum, hak penting dalam kehidupan manusia. Faham tak lagi? Dia hanya dapat 900, namanya miskin. Nampak lagi? Itu nama miskin. Apa makna fakir? Fakir ni kalau dia perlukan 1,000, dia tak dapat separuh. Dia hanya dapat 480, 300, 400. Dia panggil fakir. Lebih susah lagi. Maknanya kalau keluarganya besar, perlukan 4,000 sebulan. Contoh, dia hanya dapat 3,000. Itu miskin. Kena faham baik. Jadi beri terus kepada orang miskin. Jadi kamu berilah. Kalau dia memang asnaf zakat, sah. Yang jadi masalah, takut kita tak faham. Kita beri kepada orang yang bukan asnaf zakat, tidak sah. Nak minta mula meeting dia, tujuh ya. Nah. Kita ingat orang miskin, rupanya tidak miskin. Lepas tu nak minta mula esok. Malam salah uli. Kita minta mula. Payah dah. Kena qada balik. Kena bayar balik 7 riyal yang lain kepada orang miskin. Jangan main, tak apa, kira angu. Terpang pula. Mana boleh terpang? Tahun ni juga. Faham? Jadi kalau memang asnaf zakat, beri sendiri pun sah. Di antara ramai orang yang tersalahnya, diberi zakat pada anak yatim. Tidak sah. Kerana anak yatim tidak masuk dalam asnaf zakat. Dia pandai-pandai dia. Anak yatim, diberi. Jika anak yatim itu miskin, sah. Tapi kalau jika anak yatim itu tidak miskin, tidak sah. Atas nama yatim, tidak sah beri zakat. Nak beri zakat pada anak yatim, biarlah atas nama asnaf yang 8. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia miskin, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia berhutang, sah. Kenapa beri pada anak yatim ni? Kerana dia musabil. Orang yang musabil, sah. Faham lagi? Betul ke bulan puasa tidak ada hantu? Sebab tengok Ramadan ada juga orang kena rasuk. Boleh tak makan daging angsa untuk berbuka puasa? Tang-tang boleh tanya. Dia bila sebut hantu ini, satu kepercayaan lah pada makhluk. Kalau dikatakan syaitan, itulah yang kita maksudkan hantu. Cuma kebanyakannya itu adalah tambahan-tambahan cerita yang menjadi khurafat, bohong, dongeng dan sebagainya. Asalnya ialah syaitan. Syaitan ini maksudnya syaitan minal jins, syaitan jenis kalangan jin yang jahat. Batu Nabi SAW suruh kita membaca ketika masuk dalam tandah supaya daripada godaan jin. Dalam tandah jin ada. Tandah rumah kita, tandah rumah sultan ada jin. Faham? Kenapa dia duduk dalam tandah? Kerana di situ tidak boleh baca Quran dan berzikir. Dia tak boleh dengar. Faham lagi? Kita nak masuk hutan, Nabi pun suruh berlindung dengan jin. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin. Tu. Ya Allah, aku minta berlindung daripada segala kejahatan makhluk yang ada dalam hutan ini atau ada dalam lautan ini dan segala kejahatan syayatin. Syaitan-syaitan itu maksudnya jin. Wa ayahduruni, dan supaya mereka tidak datang mengganggu.
Itu maksudnya kita tengok, kita orang Melayu panggil hantu. Orang putih panggil ghost. Lagi. Nama cuma tambahan lah. Kalau hantu kepala saja, hantu kepala, hantu penanggar. Kerana satu lagi kesilappahaman, bila kita kata hantu itu maksudnya dikubur lah. Itu salah. Yang dikubur itu bukan hantu. Itu roh. Masa orang pergi atas kubur tu kata hantu ke atau jasad orang mati? Jasad. Bila atas jasad, rohnya yang beriman naik ke langit. Faham lagi? Nampak? Adapun roh yang jahat, roh kufar berkeliaran di bumi. Jadi dengar suara bukan hantu, roh. Faham lagi? Dapat apa dia kata roh hantu tu dikubur? Sebab semua cerita-cerita, kalau kisah hantu, keluar kau kubur. Cerita Melayu hantu, tubik kau kubur. Cerita Thailand hantu, mari kau kubur. Cerita Jepun, tubik kau kubur kau. Cerita orang putih, tubik kau kubur. Akhirnya dia besar gitu, mindset dia, hantu, kubur. Lepas tu dia tak pergi ziarah, kubur. Sebab apa? Ada hantu. Faham lagi? Bukan hantu, jasad orang beriman situ. Faham? Jadi adakah masih ada hantu, ada jin jahat-jahat ini di bulan puasa? Ada lah. Nabi kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwaab jannah." Dibukakan akan pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dirantai akan syaitan-syaitan. Maksudnya syaitan-syaitan ini ialah ketua-ketua besar di kalangan jin yang kafir. Itu maksudnya. Jadi Allah tolong ikat supaya apa? Supaya kita dapat berpuasa dengan sempurna. Dua musuh yang merosakkan puasa kita. Pertama syaitan, jahat-jahat ni yang goda kita. Yang kedua nafsu. Jadi Allah tolong ikat dah nafsu, mu tolong ikat. Allah tolong ikat syaitan, mu tolong ikat nafsu. Tapi kita syaitan Allah tolong ikat, nafsu kita dah ikat. Nampak? Batu masih menggoda kita. Boleh tak makan daging angsa? Boleh tak makan angsa? Boleh lah, dia binatang sama macam ke ayam, macam itik. Okey? Dalam bulan puasa banyak makanan di hotel lebih. Apakah boleh mereka sedekah makanan lebih daripada orang miskin? Boleh. Faham lagi? Boleh. Sedekah baik pada tak sedekah langsung. Apakah hukum pakai elektrik untuk mematikan nyamuk? Kalau tidak membakar, boleh. Kalau membakar, dilarang syarak. Faham? Jenis membakar. Walaupun serangga. Kerana membunuh dengan membakar itu dia membunuh yang tidak ihsan. Nabi kata dalam sebuah hadis, "Iza qatatum", nampak? Fa'ahsinul qitlah. Nampak? Apabila kamu dibenarkan membunuh, seperti membunuh serangga, bunuhlah dengan cara yang elok. Adapun bakar dilarang syarak. Soalan seterusnya. Saya ada tengok bila tak boleh tengok telebising sebab aurat puan terbuka. Saya ada dengar boleh juga tengok sebab dalam telebising saja auratnya. Minta penjelasan ustaz. Baik. Dia kata ada orang mengatakan haram tengok aurat dalam telebising. Orang puang ke, orang putih ke, Cina ke, Jepun ke, pakai bikini ke, nampak punggung dan sebagainya. Faham lagi? Haram. Tapi ada pula orang kata tidak haram sebab dia hanya di dalam cermin. Jadi hak mana sebetul? Yang betulnya kita kena faham dulu. Larangan kenapa dilarang? Situ baru kita dapat jawapan. Dilarang itu kerana dia merosakkan fikiran kita. Faham lagi? Bila tengok aurat, dia mendatangkan syahwah, mendatangkan fitnah. Baik, kita tengok yang dalam televisyen orang bogel, terfitnah tak kita? Rosak tak hati kita? Sama tak elak dia dengan tengok di luar? Sama tak kerosakannya sama? Hukumnya haram. Nampak? Hukumnya haram. Yang dimakruhkan ialah melihat bayang. Bayang tu maksudnya outline-nya sahaja. Dan perempuan tidak menutup aurat, dia tengok bayangnya saja. Makruh tengok. Kerana bayang itu warna hitam. Perempuan duduk balik zinc kembang gantung. Kita nak tengok tak nampak lindung zinc. Bayang dia petang nampak situ. Nampak lagi? Bayang dia ada colour warna tubuh dia tak? Tak ada. Hanya outline saja. Faham lagi? Itu makruh melihat.
Ada pun maknanya dilarang kita melihat aurat perempuan kerana dia merosakkan hati, memfitnahkan kita pada luar. Maka jika alat yang sama, kerosakan yang sama itu ada jika melihat pada skrin televisyen atau internet, maka hukumnya tetap sama. Faham lagi? Dulu saya jahil ambil barang orang, sekarang saya tak tahu pemilik asal barang. Nak buat macam mana? Jawabnya wajib cari sampai pada adat kata sudah tidak dapat jumpa lagi. Kalau dulu dicari di masjid-masjid, dibuat pengumuman selepas solat jemaah. Sekarang mudah. Ada sosial media. Nak bubur dalam Facebook, dalam Instagram, bubur dalam apa benda ni. Cari. Dia kalau jumpa beri ke dia, kalau tak ada waris, wajib pulangkan kepada waris. Contoh dia ambil barang orang itu cincin yang bernilai RM1,000 contoh. Atau dulu dia curi motor. Contoh, EX5 nilainya RM3,000. Faham? Wajib dia hantar RM3,000 tu beri kepada tuan ni. Sama ada dia beri tangan by hand, atau dia bank in, atau diwakilkan orang sampaikan tunai itu kepada tuan asal. Kalau tuan asal sudah meninggal dunia, wajib dia hantar harga RM3,000 hak dicuri motor orang tu kepada warisnya. Faham tak? Dia gitu. Dan adat kata tak jumpa dah 15 tahun dulu. Maka dia nak sedekah dengan nilai tersebut, dan dia banyak melakukan amal kebajikan dan berdoa mudah-mudahan Allah jadikan ampunnya halalkan di mahsyar nanti. Itu pun belum selesai. Apakah hukum berzikir dalam keadaan berjoget? Kalau berzikir berjoget boleh, yang tak boleh berjoget berzikir. Ada beza kat situ. Nampak? Contoh ni dia berjoget. Joget benda tu, joget zapin asli. Kerana dia ada perkahwinan. Orang laki-laki lah, bukan perempuan yang buat benda yang haram. Laki-laki. Tahu tak? Lagu zapin, lagu lama. Rentak lama. Dia pun menghiburkan pengantin. Sambil dia berjoget itu, dia zikrullah. Dia ingat kepada Allah. Boleh atau tidak? Boleh lah. Faham? Orang yang bersukan, sambil bersukan, zikrullah. Boleh tak? Apa sukan dia? Sukan dia jogging. Jogging untuk kesihatan dia. Itu panggil bersukan lah. Dia jogging 4 km sambil bersukan, sambil berjogging dia kata subhanallah, subhanallah. Boleh tak? Maka itu yang menari tadi. Yang tak bolehnya bila nak berzikir kena menari. Kerana itu bid'ah. Faham lagi? Kerana zikir itu bukan suruh menari. Ada pun menari, bekerja, bawa bas, bersukan, sedang buat apa saja kamu berzikir. Boleh. Nampak? Yang tak bolehnya, jadikan zikir itu mesti menari. Cik Imam kena bangun. Tak boleh ni zikir duduk, kena joget. Itu bid'ah. Faham lagi? Soalan seterusnya. Mereka yang ada penyakit was-was semasa nak solat atau ambil wuduk terlintas benda lain semasa berniat. Contoh masa nak wuduk, aku ambil tiba-tiba lintas hati, nama member lah, muka jiran lah, macam-macam. Adakah niat itu kira boleh atau tidak? Kalau hanya terbayang muka, tak ada masalah. Asalkan niat kita betul. Niat wuduk sangat mudah. Sahaja aku berwuduk. Boleh tak? Ambil air, cucuk gini. Bila kena muka. Lepas ni pakai shower. Faham? Tak payah tutup dah. Kena dah muka. Dalam hati aku niat berwuduk. Atau sahaja aku mengambil wuduk. Apa kepayahnya? Dalam sahaja aku berwuduk, nampak muka kawan dia, nampak muka JKK, nampak muka Tok Imam, nampak muka KLCC, macam-macam lagi. Tak ada masalah. Faham lagi? Jangan diulang-ulang. Pendek saja. Sahaja aku berwuduk. Kalau mandi junub kau, masa air sudah buka paip, Allah pala. Air kena dah pala. Takkan nak tengok dalam CCTV, kena dah lagi. Kan kita boleh rasa, kena dah lagi, kena dah. Faham? Kena dah, air kena dulu, tak apa. Sambil air kena tu, aku niat mandi yang wajib. Atau saja aku mengangkat ada yang besar. Mudah ke bayar? Mudah. Lepas tu gonyok ke habis. Kat gini panggil, kat gini air dulu ke niat dulu? Tak usah layang. Mu layang, mu bodoh. Ikut ke dia. Layang dia kan kita bukan wajib. Kena air dulu, niat dulu. Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li. Maksudnya sambil kita mula mandi, sambil berniat.
Bukan masa niat tu duduk masa cara tari jualan niat dah. Itu baru tak betul. Tapi orang duk faham niat wuduk itu niat mandi mesti seretak. Tu jadi bengong. Saja aku. Faham? Nak suruh kena. Jadi air dulu ke niat dulu? Dah lah kebengong sungguhlah. Biar bukalah dulu air yang kena kau air kena dah. Sambil-sambil kena aku mengambil wuduk. Aku mengangkat ada yang besar. Aku mandi yang wajib. Lepas tu tak ada niat dah. Faham? Tambui kena kepala. Tenang. Ni. Buat dengan jari. Ambil jari clicking. Bola kalah. Saja aku mengangkat ada yang besar. Saja aku mandi junub. Sah tak? Sah. Kerana anggota kena air dan berniat. Lepas tu akad. Tangan jangan ada akad pula. Faham? Dan katakan air seluruh badan. Sah. Tak ada niat dah. Nah. Macam mana Ustaz? Ada surah masjid kutip derma untuk pondok. Masih kutip sebut pondok. Tapi lepas kira bagi masjid 70%, 30%, pondok 70%, 30% untuk masjid juga. Gua ni gitu. Dia gini, kalau kita sebut untuk madrasah ini kena wisma. Hati-hatilah JK masjid. Bang. Malam ini kita kutip untuk tabung kebakaran rumah Cik Abu Bakar yang di belakang surau terbakar selepas Zuhur tadi. Kalau sebut gitu, dapat 40,000 kena wisma. Faham? Sebab kadang-kadang dia target dapat 30 untuk baiki rumah. Tiba-tiba dapat 100,000. Dia rasa sayang pula. Kak, 100, 40 lah. Abang kita 60. Faham? Ramai EJK lagu tu. Tak boleh. Haram kena wisma. Sebab nampak, boleh jadi orang yang ada memang simpati dengan orang yang rumah terbakar ini, lalu dia ambil duit banyak-banyak, dia beri banyak. Faham? Bukan nak uji ke kita. Jadi, dapat kepada mereka dengan yakin. Dapat kepada kita dengan syubhah. Tak boleh. Nampak? Jadi, kalau lain kali nak umum begini. Tabung yang akan kita kutip sekarang ialah untuk mangsa kebakaran petang tadi dan selebihnya untuk kebajikan masjid. Baru tu. Baik, sebelum kita pergi pada soalan seterusnya, kita gerakkan tabung. Mana tabung? Ada tabung tak? Pak gerak dah. Mana tabung? Tak gerak. Tak apalah. Jadi nanti yang lihat tabung ingatlah macam kebakaran tadi. Bubuh piti. Jangan selfie kat tabung. Bubuh duit. Kerana Nabi SAW melebihkan akal sedekah bila datangnya bulan Ramadan. Kau puang tu. Bukan mari minta piti buka puasa tidak. Percuma je. Takut-takut rasa nak sedekah. Dan duit kita itu gunakan untuk surau kita ni. Soalan seterusnya, boleh tak rusa yang kita bela dalam kandang macam kita bela lembu? Kita buat korban Aidil Adha dan akikah. Berapa bahagian rusa? Sebab dia besar dari kambing, kecil dari lembu. Mazhab mana? Korban rusa ni. Dia korban ni sama akikah binatang an'am. Rusa bukan an'am. Faham? Rusa Animal Planet. Faham lagi? An'am ni apa? Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Lain tak masuk. Unta tak masuk, rusa tak masuk, kijang tak masuk, kacir tak masuk, perodua tak masuk. Faham? Apa lagi? Ayam, itik tak masuk. Faham? Walaupun ayam itu besar unta. Contohlah, orang ayam tu besar unta. Contoh kalau ada. Itik besar lembu. Tak boleh kau. Kerana an'am mesti unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. 5 jenis. Faham? Atau gabung dua ni boleh kau. Pok, kerbau. Nampak? Mak unta. Dapat anak, kerta. Boleh. Kerana mak binatang korban, ayah binatang korban. Faham lagi? Tapi kalau mak binatang korban, ayah bukan binatang korban, tak sah. Contoh ayah kerbau, maknya itik, anak kertik. Kertik tak boleh. Faham? Ada pula usaha ke bang? Saya menunaikan umrah puasa pada hari Sabtu 2004. Di Malaysia puasa 3 bulan 4 Ahad.
Soalannya, adakah perlu saya berpuasa pada hari akhir di Malaysia? Yang bermakna saya berpuasa 31 hari. Begini, kalau awak sudah berada di negara luar puasa 30 hari, balik ke Malaysia orang masih berpuasa, bermakna hari ke-31, maka awak tidak berpuasa, tapi wajib imsak. Faham? Kerana tidak ada puasa 31. Puasa ni 29 atau 30. Kita sudah berpuasa di Mekah 30 hari. Tak kira di London, di San Francisco, di Ukraine ke mana ke, 30 hari dah. Bila balik ke hari ke-31 pada negeri yang masih berpuasa, tidak boleh berpuasa. Faham? Kerana puasa awak sudah cukup 30. Cuma wajib imsak. Meraihkan duduk pada negara yang tidak makan, wajib imsak. Maksud imsak ini, tidak makan, tidak minum sampai waktu berbuka. Faham tak ke? Soalan seterusnya. Bini dia suka buka WhatsApp laki dia. Elok tak PL lagu tu? Selamat berpuasa. Bini suka buka telefon laki, cek WhatsApp. Faham tak lagi? Jawabnya, kalau suami dia benar kan, tak ada masalah. Dan kalau suami tidak benar tak boleh. Kerana privacy. Bukan bila kita dihalalkan dengan nikah, semua benda jadi halal. Tidak. Faham tak lagi? Kita kahwin dengan seorang perempuan, daripada haram menjadi halal. Faham? Kita beri mas kahwin RM100. Hantaran RM10,000. Boleh tak kita maki dia? Tak boleh. Kita carut dia? Tak boleh. Haram sampai kiamat. Faham? Walaupun hantaran RM1 juta. Nah, jadi yang ditahlil, yang dihalalkan dalam bab nikah ini bukan semua benda. Boleh kita nak tapau muka bini kita? Tak boleh. Dah kita bini aku kan? Tak boleh bini mu pun. Haram. Faham lagi? Boleh kita buat zalim? Tak boleh. Begitu juga isteri. Walaupun suami dia, boleh tak curi duit laki dia? Tak boleh. Haram. Faham? Jadi, kalau suami sekarang, kalau tak mau bagi cek WhatsApp, maka dia kena buat kata kunci. Tahu tak? Kata kunci pun dia bini pandai hack. Bini ngaji ni you still link kat wing. Faham tak? Mati media. Tu lelaki dia jauh 3 tu. Lepas tu dia kejar lembu gitu lah. Faham? Jadi bini boleh buka mo. Jangan. Jangan. Selagi apa benda yang kita takut sangat kalau bini kita nak tengok. Bermakna kita ada sesuatu yang tidak molek. Betul tak? Jadi kita bersihkan telefon kita. Bila biasa musik pun tak ada masalah. Nampak tak? Jadi lepas tu tak ada kata kunci. Soalan seterusnya. Mak saudara saya suruh tanya. Suami isteri setubuh pada malam bulan puasa. Lepas subuh dua-duanya tidurlah. Memang takkan nak jogging. Pas bangun kejut untuk sahur. Mereka sahur dulu. Tiba-tiba masuk waktu. Saya boleh tak mandi lepas tu? Boleh. Tak ada masalah. Hadas janabah, hadas junub. Boleh dalam keadaan berpuasa. Siang hari pun. Siang hari dia tidur pukul 11 pagi. Contohnya. Bangun tengok basah. Habis selah kali pelekat air mani. Maknanya dia berjanabah, berjunub. Faham? Hukumnya tak batal puasa. Dan mandi untuk solat zuhur. Bukan mandi untuk mengesahkan puasa. Sembahyang tarawih 20 rakaat. Tak ada tazkirah dengan sembahyang tarawih 8 rakaat. Ada tazkirah. Banyak 20. Walaupun ada tazkirah. Kerana ditanya Nabi, apakah amalan yang paling besar? Iaitu sembahyang. Faham? Sembahyang tak boleh banding dengan lain dah. Lepas tu baca Quran, mana lebih afdal? Baca Quran di luar sembahyang dan sembahyang? Dalam sembahyang. Apa hukum puasa tapi masih melakukan dosa besar menjadi derhaka pada ibu bapa, meninggalkan sembahyang? Adakah sah puasa? Puasa sah. Walaupun orang itu melakukan satu kefasikan, benda yang dosa besar. Tetapi ada amalan yang kalau dia tidak lakukan, puasanya itu tergantung. Iaitu solat. Yang menjadikan tidak sah hanyalah syirik ataupun murtad. Faham? Kalau tidak sayang tak boleh. Kerana apa? Awaluma yuhasabu 'alil 'abdu fil qabri. Tapi riwayatnya awaluma yuhasabu 'alil 'abdu fi awaluma yuhasabun nas yaumul qiyamah ialah as-salah. Awal-awal yang ditanya dalam kubur, satu riwayat awal-awal yang akan ditanya manusia pada hari kiamat, as-salah. Nampak? Kalau cukup, cukup. Kalau kurang, kuranglah.
Ada riwayat mengatakan kalau ada semayang maka baru dikira amalan yang lain. Dan ada riwayat mengatakan kalau semayang itu molek, barulah molek amalan yang lain. Kalau semayang itu tak molek, rosak, maka rosak habis yang lain. Iza saluhat saluha sairu amali wa iza fasadat fasada sairu amali. Faham? Apakah hukum suami yang berpoligami tapi tak pernah rayak pada isteri yang pertama sampailah suami itu mati? Jawabnya biasanya dia akan berbohong. Betul tak? Dia nak pergi rumah bini yang dia sembunyikan tu nak kabur guna ke bini dia? Dia kabur betul ke tak? Tak lah pasal dia sembunyi. Dia akan berbohong. Itu apa orang beli kata kena temerang. Faham? Tapi yang tak kabur. Bila kita kabur, kita tidak akan berbohong. Betul tak? Kemudian pula, adakah molek kita berbohongkan pasangan kita? Tak. Kerana dia adalah isteri kita. Betul tak? Sebab tu kita nak kahwin, kita kena tanya dia. Awak suka ke tak? Tak suka. Tak suka, tak apa, saya dah kahwin. Minggu depan tanya pula, suka ke tak? Tak kahwin pula. Sampai 6 tahun, wah nikah serabu aku. Faham? Sampai dia suka. Apakah hukum suami yang biarkan bininya berpakaian ketat di luar rumah? Jawabnya, kalaulah benda itu adalah benda maksiat, maka suami itu termasuk dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah, orang dayus tak akan masuk dalam syurga. Ini yang ramai suami benarkan isteri berpakaian dadah aurat. Faham? Isteri nak pergi kerja, isteri nak pergi jogging, isteri nak pergi mana, pergi goib bersikap, isteri nak bersokang, isteri nak beriadah, isteri macam-macam lah. Nak pergi ke makan, mana pergi parti, isteri nak pergi disco, isteri nak pergi mana lagi. Nak pergi apa benda ni? Birthday, nak pergi macam-macam. Berpakaian menampakkan aurat. Suami juga share dosanya. Kenapa? Kerana Nabi kata kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu suami, ada isteri, setiap suami ada isteri, pasti Allah tanya tentang isterinya. Sekian bulan, isteri kamu pergi tengok orang nikah, pakai pakaian belah daripada kepala lutut sampai ke bawah. Gini belah beti. Isteri memang dosa dah kerana menunjukkan aurat. Maka suami kena jawab dulu. Si suami kata, saya hari tu dia pakai jubah mula-mula. Tak tahu ke pakai baju tu dia dalam. Baru terlepas. Rupanya yang tipu suami dia. Faham? Siapalah kata waktu beli jubah. Waktu beli kain belah pula, kain ketat. Faham? Kita tengok dah daripada awal-awal tu tapi dah. Bini lah kan nak marah. Oleh-oleh ada kena. Dua-dua kena. Dia jawab di akhirat. Faham? Dah lelaki kadang-kadang bini dia pakai jubah, maju kurang, tiba-tiba bini dia pakai luar ketat. Luar ketat dengan gicu, dengan blusher, dengan eyeliner buah belaka, atas kelopak mata. Faham? Spray clear pula atas kening. Faham? Kena baju pula beli KTCC. RM19, RM19. Dia kata, kok ini aku. Jadi akhirnya rasa seronok. Betul tak? Akhirnya bini dia seksi semua. Kenapa? Kerana suami rasa hebat, rasa megah. Bini dia pandai berketerampilan. Itu jadinya akhirnya jadi dayus. Sini buka apa? Kita makan kurma dulu nanti. Betul tak? Lepas tu kita semayang dulu. Jadi kita berhenti betul-betul nak buka puasa nanti. Pukul apa? 7? Sini lewat. Ladang 7:03. Tak apalah 7:17 lah. Kita berhenti 7:16.30. Yang hari ni 7:06 tu. Adakah boleh jamak qasar bagi orang yang musafir untuk kita tengok bola? Sebab ada orang kafir tak boleh. Jawabnya boleh. Dan kalau kita tak sedap, maka tinggalkan jamak qasar. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu. Kalau yang jelas nak pergi buat maksiat, tak boleh. Nak pergi pecah rumah, nak pergi tengok konsert yang haram, ada perempuan dedah aurat, menyanyi, joget dan sebagainya. Faham? Itu jelas yang haram. Tidur sepanjang hari, sah atau tidak? Sah, tapi tak ada pahala lah. Pengsan sepanjang hari, jawabnya tidak sah. Gila sepanjang hari, tidak sah.
Gila bukan sepanjang hari, gila 1 minit, batal dah puasa. Pensang sebahagian hari, koma, boleh. Pensang sejam, 8 jam tak kompensasi, boleh. Pensang 6 jam, 2 jam sedar, masih boleh. Kan? Tidur daripada awal, tidur pas makan sahur, dah banyak subuh dah. Bangun geduk gari. Faham lagi? Nah, apa dia panggil puasa walengga. Nah, tak ada pahala. Buka puasa boleh tak isap rokok dulu? Atas kau mengatakan haram, perbuatan kamu itu bid'ah. Saya dah dengar tarekat ini ada yang sesat, ada yang tak sesat. Minta pendapat. Betul lah. Sebab tu dipanggil tariqatun mu'tabarah. Faham? Tarekat yang mu'tabar. Nah, mu'tabar maksudnya yang diiktiraf. Nah. Lepas tu sekarang ni banyak benda-benda yang mengarut. Dan yang mulas tarekat pun bukan ahli tarekat. Itu lagi-lagi jadi mengarut. Tarekat yang mengarut satu hal. Ustaz-ustaz yang tak reti tarekat pun nak ulas tentang tarekat. Itu pun satu penyakit. Faham? Kerana mereka akan beri pandangan-pandangan yang salah dan negatif. Ada saya dengar orang puasa tidurnya ibadat. Betul atau tidak? Jawabnya betul. Kalau tidurnya itu kerana nak melakukan ibadah. Maka dia rehatkan dulu badannya 1 jam. Kerana nanti nak solat zuhur. Malam nanti nak bertahajud, berqiyamul lail dan berwitir dan bertarawih. Maka tidur itu dikatakan ibadah. Bukan tidur macam kita. Tak tahu benda. Pemuda ni pergi sama masjid sebab ada makanan di situ. Jawabnya ya, dia dapat makanan itu. Dia pergi masjid kerana ada makan, maka dia dapat makanan. Dan nanti dia semayang, tengok pula dia semayang kerana Allah atau kerana makanan. Kerana Allah dapat pahala, kerana makanan tak dapat pahala. Faham? Orang yang pergi merantau ke sana sini tapi nafkah anak bini tidak dihiraukan. Jawabnya, jika memang isterinya redha, hukumnya harus. Tapi jika isterinya tidak redha, dia abaikan nafkah, maka perjalanannya itu dikira perjalanan maksiat. Nah, kerana meninggalkan kewajipan. Nah. Saya pelajar sekolah madrasah, jadi dalihlah bawa handphone. Apakah hukum saya bawa juga? Bawa juga mana awak telah melakukan satu kesalahan dalam dunia. Itu yang telah ditetapkan oleh majikan ataupun tempat persekolahan kita. Maka orang yang mengamalkan kesalahan ini tidak ada keberkatan ketika dia belajar. Soalan seterusnya. Beronani sedang berpuasa kena puasa 2 bulan berturut-turut atau tidak? Tidak. Yang wajib berturut-turut ialah seorang suami yang menjima isterinya dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, adapun dengan mengeluarkan mani dengan tangan haram dan dia berdosa kerana tidak menghormati bulan Ramadan. Nah, perbuatannya haram dan berdosa dan dia hanya wajib qada dan bertaubat kepada Allah. Betul ke malam Lailatul Qadar jatuh pada 27 Ramadan? Jawabnya tidak betul kalau kata 27 Ramadan saja Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pada malam Ramadan. Sama ada 1 sampai 30 Ramadan. Cuma pada malam 10 yang akhir itu lebih kerap. Faham? Dan lebih lagi jika pada malam yang ganjil. Itu bukan sebenarnya sebagai nak ta'yin, nak menetapkan tarikh. Tetapi maknanya untuk memudahkan kita. Sebab tu Nabi SAW bila 20 dah Ramadan, banyak duduk di masjid dan kurang tidurnya. Nah, jadi kalau kita setiap malam kita buat mengharapkan dapat Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat. Dalam kitab Yas'alunaka fid-din, Dr. Ahmad Syarbasir, seorang ulama Mesir, dia kata kalau kita amalkan setiap malam solat maghrib, kemudian kita solat rawatib, kemudian kita solat isyak, lepas tu kita solat tarawih, lepas tu kita solat witir, insya-Allah setiap malam kalau kita buat lagu tu, kita akan dapat malam Lailatul Qadar. Sama ada dapat tepat pada ketika Lailatul Qadar atau keberkatannya. Dapat keberkatan tu tak apa dah. Maknanya biarlah setiap malam Ramadan kita jangan meninggalkan ibadah yang fardu dan yang sunat. Sama ada kita buat di tengah malam atau awal. Nah, kita ada dalam 5 minit lagi masih ada soalan tak? Habis dah soalan. Siapa nak bertanya soalan? Mati dalam bulan Ramadan betul dengan hadis bebas daripada azab.
Mati dalam bulan Ramadan berbuka dengan hadis bebas daripada agama. Hadis mana? Cuba baca hadis. Nah, jadi gini, kita pakai yang sahih. Bulan ni Ramadan bulan yang paling lebih di antara 12 bulan. Kali Jumaat ialah hari yang paling lebih dalam seminggu. Maka Ramadan ini dia ada penghulu bulan. Maka mati dalam penghulu bulan memang mendapat kelebihan tidak sama dengan mati pada bulan yang lain. Cukup setakat tu. Nah, ada lagi soalan? Dia seorang perempuan. Dia ada anak seorang perempuan. Jadi dia beri tanah dia 80% daripada tanah air dia, tanah dia pada anak dia. Masih hidup. Masih. Selagi ada ditinggalkan untuk waris boleh. Jadi kat sini dia tinggal 20%. Boleh. Asalkan 20% itu bukan 20 sen. 20% itu ribu-ribu lah Kang. Boleh. Boleh. Cuma sebaiknya kita beri, jangan sampai jadi perbalahan antara anak-anak. Ni anak kata boleh banyak aku duduk di sekepeng. Kan dia akan jadi permusuhan atau menjarokkan diri. Dengan sebab apa? Perbuatan ibu bapa. Diberi kepada seorang anak je. Berilah dengan kadar yang menasabah, yang tidak menyebabkan anak-anak lain bermasam muka. Lagi soalan? Tinggal puasa sebab positif. Tak boleh. Mana ada buka puasa sebab positif? Tak boleh. Famankan aminkum maridhan. Barang siapa di kalangan kamu sakit. Sakit macam mana tu? Sakit yang kalau dia berpuasa mati. Sakit yang kalau dia berpuasa pengsan. Sakit yang kalau dia berpuasa hilang panca indera, hilang upaya. Sakit yang kalau dia berpuasa penyakit dia tu akan lambat sembuh. Penyakit yang tak sampai tahap kritikal begitu tak boleh, wajib berpuasa. Ada lagi soalan? Cepat. Kita ada seminit lagi. Adalah. Tak adalah kita berdoa sebelum berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Taqabbal minna shiyamana wa du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah ya Rahman innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.